Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi yang dah bersedia untuk memulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Diharapkan kamu bersedia untuk meneruskan dan kamu dalam keadaan sihat. Okey, kita akan teruskan lagi dengan bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Kita dah tengok sebelum ni topik perlindungan diri dalam makmal, sisa-sisa buangan dalam makmal, bagaimana pengurusannya dan bagaimana menguruskan kemalangan dalam makmal. So, hari ni kita akan teruskan lagi. Okey, baik. Seperti biasalah. Kita akan teruskan dengan topik pemadam kebakaran. Okey. Semua bisa dengar kan? Dan biasa dengar pun. Okey, pemadam kebakaran ni boleh tengok yang ada dekat tergantung-gantung dekat dinding, blok guru ada, dekat bilik guru ada, dekat pejabat ada, dekat makmal sendiri pun ada, setiap bilik dia ada satu kan. Okey, hari ni kita akan bincangkan penggunaannya dan cara menggunakannya dengan betul. Baik, apa yang kita nak dalam sesi pembelajaran ni? Objektif pembelajarannya ialah yang pertama, kita akan berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran yang ada. Okey, kita akan tengok ada berapa jenis pemadam kebakaran. Yang kedua, menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran yang betul. Okey, lagi kita akan bincangkan dengan lebih teliti. Okey, yang pertama kita akan tengok dulu jenis pemadam kebakaran. Tengok ni jenis apa ni? Kalau kita tengok ni, ada keluar warna putih ni. Okey, baik. Yang pertama, alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadam kebakaran. Terdapat 4 jenis pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Saya kita akan tengok setiap satu. Baik, seterusnya. Pertamanya, kita kena tahu alat pemadam kebakaran ni ada 4 jenis. Okey, yang pertama jenis air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Ada 4 jenis ni. Okey, kita akan tengok melalui label-label dia. Okey, kalau label itu berwarna merah, biasanya pemadam kebakaran itu dicipta dengan air, dibuat daripada air. Okey, apa tujuan dia? Untuk memadam kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Okey, yang ni benda-benda yang kering terbakar, air akan digunakan. Yang kedua jenis buih. Buih biasanya labelan dia adalah berwarna krim. Ni label ni kat sini nah. Okey, memadam kebakaran seperti bahan pepejal, okey, yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kertas atau jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Ni jenis buih. Okey, yang ketiga jenis karbon dioksida. Karbon dioksida pula label dia warna hitam. Okey, memadamkan kebakaran melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Okey. Baik, kalau kamu dah tengok ada 4 jenis ni. Yang warna biru lah yang paling canggih. Dia adalah serbuk kering. Okey, label biru ni dia boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Berbanding karbon dioksida, dia ada yang tertentu sahaja, melibatkan elektrik, gas dan wap. Kalau air dan buih lebih kepada pepejal dah. Okey, baik. Boleh faham dah? Okey, tengok kelas A tadi. Kelas A, kebakaran jenis kelas A ni biasanya melibatkan pepejal, kecuali logam seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan hanyalah air, buih dan serbuk kering. Kat sini karbon dioksida tidak dibenarkan digunakan sebab dia boleh menyebabkan kebakaran itu lebih besar. Okey, kelas B pula, kebakaran kelas B. Kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Alat kebakaran yang digunakan adalah buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Kelas C melibatkan gas seperti LPG. LPG itu liquid petrol and gas. LNG sama juga liquid and gas, oksigen dan lain-lain. Maksudnya dia melibatkan gas-gas seperti itu. Gas memasak semua kan. Ataupun gas yang digunakan dalam kereta untuk sebagai bahan bakar. Kereta kita guna petrol, tapi ada kereta yang menggunakan LNG. Okey, biasanya jenis bakaran yang digunakan hanyalah serbuk kering dan karbon dioksida. Air dan buih tak boleh guna. Meletup terus ini.
Okey, baik. Kelas D pula, kebakaran melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Tapi yang ni hanya boleh menggunakan jenis pemadam kebakaran yang serbuk kering, warna biru sahaja. Kelas E pula, kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Yang ni hanya menggunakan pemadam kebakaran jenis serbuk kering dan karbon dioksida. Buih air tak boleh guna. Kalau guna, kena karan kita. Maksudnya tak boleh, bahaya. Okay, kelas F melibatkan lemak dan minyak masak. Ni terbakaran, dia api keluar. Tengah-tengah masak, api keluar dengan tinggi, tak boleh nak padam. Yang ni kita hanya boleh gunakan serbuk kering dan karbon dioksida. Air dan buih juga tak boleh. Sebab air dia akan menyebabkan api lebih tinggi, lebih marak. Dengan bila dia bercampur dengan minyak tu. Baik, boleh faham tak? Boleh tengok. Tak apa. Ini, kalau tengok kat sini, yang paling banyak boleh digunakan apa dia? Serbuk kering. Semua jenis kebakaran dia guna. Sebab tu di sekolah kita disediakan dengan jenis pembakaran jenis yang D ataupun jenis serbuk kering yang berwarna biru. Bukan serbuk tu warna biru, tapi label dia warna biru. Faham tak sungguh? Okey, baik. Baik, cuba tengok jenis pembakaran jenis A, kelas A. Okey, kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar, pepejal, kayu, kertas, kain dan sebarang bahan yang mudah bakar. Tengok ni bahagian A lah. Jenis A punya. Okey, dia pepejal yang mudah terbakar kecuali logam. Okey, logam ada yang logam ni dia susah nak terbakar. Tapi dia kalau terbakar bahayalah. B, tu tengok minyak petrol apa kan? Diesel, LNG, LPG kan? Melibatkan kerosin, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Sebab tu kalau tengok rumah, kalau dia terbakar, pelik tau, dinding buat pada batu macam mana boleh terbakar. Sebenarnya bukan dinding tu yang terbakar tu adalah chemical dalam cat tu. Cat tu dia ada varnish, dia ada pelarut tu yang mudah terbakar. Cat tu sendiri pun ada bahan yang mudah terbakar. Sebab tu kalau kamu pasang bau cat ni, dia bau macam petrol kalau kamu cat kan. Sebenarnya tu adalah bahan mudah terbakar. Okey, kelas C ni. Saya kata dia LPG, LNG, oksigen. Ini biasanya duduk dalam tong gas ni. Boom. Jenis sekarang ni tong gas yang dibuat di Malaysia, dia tidak meletup tau. Dia melompat. Special. Tapi kalau api terlalu kuat, dia akan meletup jugalah. Ni kalau O2 ni biasanya duduk dekat dalam hospital. Sebab tu hospital kalau terbakar sangat bahaya. Sebab dia ada banyak gas bantuan pernafasan tu yang oksigen. Ni kalau LPG, duduk dekat kapal ataupun duduk dekat kawasan penapisan minyak di Terengganu, di Miri Sarawak, di Labuan, juga di Brunei, di Sabah pun ada. Di Kedah tak ada lah. Jenis LNG ni tak ada lah di Kedah. Biasanya negeri-negeri yang ada pelantar minyak, mereka ada. Kalau kamu lalu jertih, pakar, bukan nampak api keluar, tu sebenarnya gas LNG. Okay, jenis D pula dia lebih kepada apa dia? Bahan kimia kan. Logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Yang ni bahan mudah meletup, mudah terbakar. Yang ni kebakaran jenis kelas D. Bina. Dan kelas E, tengok bahan apa, alat elektrik. Alat elektrik. Dan kelas F, minyak masak dan lemak. Yang ni nampak simple. Kadang-kadang kita bubuh minyak kan, kita pergi bubuh ikan yang ayak tengah banyak, boom, keluar api. Itu sebenarnya dia disebabkan oleh minyak masak lah. Api tu dia mula menyambar. Walaupun minyak masak nampak macam bukan bahan yang mudah terbakar. Kalau kita buat api tak terbakar sangat, tapi dia boleh memarak tau, dia boleh keluar api. Sebenarnya dalam minyak masak ni ada karbon. Bila karbon, dia bahan mudah yang terbakar juga. Karbon juga adalah bahan yang duduk dalam kayu. Kayu mudah terbakar kan. Minyak pun karbon. Cumanya dia tidaklah semudah terbakar seperti kayu, tapi dia boleh terbakar. Lemak boleh terbakar. Tak percaya, korek lemak ampau sikit, pergi buah api. Tengok bakar tak terbakar. Okey. Di Malaysia lah, pemadam ABC boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Okey. Yang tidak melibatkan ledakan
logam dan gas tak boleh, kita tak guna pemadam jenis ABC ni. Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggarakan. Macam mudah kita nak isi balik. Bila setahun sekali biasanya bomba syarikat yang diiktiraf oleh bomba, depa akan mai ke sekolah atau ke pejabat-pejabat, depa mai ambil, depa mai isi balik. Sebab tu kalau kamu tengok ada tarikh-tarikh luput dia. Okey, kelembapan yang dirasakan lebih lama justru menghalang api daripada merebak semula. Jenis A, B, C. Biasanya dia ada digunakan di sekolah lah. Okey. A, B, C powder lah. A, B, C powder. Powder serbuk kering. Dia bukan A, B, C, D tadi tau. Dia A, B, C powder. Dia jenis serbuk untuk semua sekali boleh guna. Okey. Ada juga dalam makmal ataupun di tempat-tempat tertentu macam dekat pelantak minyak, mereka sediakan fire blanket ataupun selimut kebakaran. Selimut kebakaran ni buat daripada gentian kaca. Dia boleh memadamkan api yang kecil atau sederhana yang tak boleh dipadamkan dengan air. Memadamkan api pada badan mangsa yang menyelimuti badan mangsa. Biasanya yang ni kalau kebakaran kena baju, orang yang biasa kerja dengan oil and gas ni ataupun dekat pelantak minyak offshore, dia pun terdedah dengan api. So bila terdedah dengan api, fire blanket ni akan digunakan untuk selimutkan orang yang kena tu. So tidak langsung dia boleh dimadamkan. Kalau kita tembak ayak dekat orang yang kena kebakaran, lagi teruk dia, lagi melecok teruk. Jadi gunalah selimut ni, lebih selamat. Baik, Baik, seterusnya kita nak tengok macam mana penggunaan pemadam kebakaran ni. Okey, yang pertama, apa yang kena buat? Yang pertama, tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Kena tegar alat ni. Lepas tu kena cabut ni. Tak cabut jenuh tekan, tak boleh-boleh. Sekali tangan hampa yang patah. Tak boleh nak tekan benda ni. Cabut dulu. Okey, kemudian lepas cabut, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Pangkal api maksudnya di mana puncak api tu. Jangan duk tembak ke atas api. Bahagian atas api menjulang-julang. Contoh api macam ni kan. Dia kena hala di sini. Bahagian bawah ni. Punca dia. Okey, pastikan jaraknya 2.0 hingga 2.5 meter daripada api. Ni jarak kita daripada api. Jangan duduk dekat sangat, kita kena sekali. Baik. Seterusnya, tekan pemicit alat pemadam ni. Tekan sekuat hati. Kalau perempuan dia kena lagi kuat lah. Dengan benda ni pun berat, so letak bawah lagi mudah lah. Kemudian ratakan semburan ke seluruh api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Maksudnya kita kena gerak macam tu. Dia gerak kiri kanan supaya dia seratakan kawasan yang ada api tu. Tapi di bahagian bawah, dia bukan di bahagian atas tu api, yang puncak api ke kat mana. Tu. Baiklah, jangan tembak orang sebelah ni. Ni bomba tengah tunjuk demo. Tembak kawasan api, nak tembak orang sebelah tak ada kaitan. Habis kawasan putih saja. Baik, kita dah tengok tadi macam mana penggunaan pemadam kebakaran, dan kita dah tahu jenis-jenis pemadam kebakaran yang ada di kawasan sekolah kita. Okay, hari ni kita nak tengok. Kali ni kita tengok macam mana nak tengok panduan keselamatan kebakaran yang perlu ada. Okey, di mana-mana sektor. Okey, sepatutnya lah. Atau di tandas sekalipun, di dapur sekalipun, kita kena ada. Okey, yang pertamanya, biasanya kalau kamu tengok di kawasan-kawasan yang mudah terbakar ataupun di pasaraya, dia ada letak alat pengesan asap. Tu bila alat pengesan asap ni, dia guna untuk apa? Dia untuk mengenal pasti berlakunya kebakaran lah. Okey. Pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan dari setiap bilik dan semua penghuni tahu serta berlatih menggunakannya. Okey, yang ni bila kamu perasan kita ada buat fire drill, okey, biasanya kamu kena lari ikut apa yang dipandukan. Kau tengok ni dewan besar, kat mana dewan, kat mana blok, kat mana tangga, dia ada arah-arah yang perlu kamu lari bila berlakunya kebakaran. Tak perlu nak lompat dari tingkat 4 turun ke bawah. Satgi tak mati terbakar, mati jatuh bangunan. Tak boleh. Kena ikut apa yang ditulis dekat plan laluan kecemasan ni. Ni Cikgu Ibrahim selalu buat ni. Setiap tahun Cikgu Ibrahim dengan Cikgu Saleh yang akan sediakan petak laluan kecemasan ni. Kamu kena faham, kamu kena guna. Kalau kamu ingat kes kebakaran di Tafiz, mereka tak ada benda ni, menyebabkan laluan mereka sempit, budak tak boleh lari, menyebabkan 17 orang ke 21 orang meninggal, kan? Ingat tak kes tu? Okey, gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Mentol sepadan dengan watt lampu, jangan guna lebih dan jangan guna kurang sebab nanti dia akan panas lebih.
Kalau guna watt tinggi, kamu guna mentol yang rendah, dia mudah meletup. Kalau kat rumah lah biasanya lampu kita lampu panjang, tak ada masalah. Lampu jamban biasanya yang kita guna. Nah, selain tu, cuba tengok gambar ni. Handset, okey. Cherry, apa tu ni? Nampak extension ni. Nampak simple tapi benda ni sangat bahaya kalau tak diselenggarakan betul. Okey, cuba tengok apa dia yang kita kena tengok. Perkakasan elektrik yang menghasilkan haba sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai, perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Ni nampak tak ni? Alat ni dia mudah terbakar. Dia menghasilkan haba. Bila dia menghasilkan haba, dia boleh menyebabkan ada percikan api ataupun hasilnya api. Kita kena letak jauh daripada kain. Jauh daripada bahan kayu. Jauh daripada bahan yang mudah terbakar. Sama juga handset ni. Suka sangat cas, letak atas tilam. Tu tengok esok, bukan setakat telinga terbakar, satu badan pun terbakar. Macam mana? Dan satu lagi ni. Alat face. Elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan. Hati-hati no. Tengah tidur tercabut ni, masuk dalam mulut hampa yang liak besi. Mengalir elektrik tu pak mampus hampa kena. Hati-hati, sangat-sangat bahaya. Kalau agak-agak nak charge handset pun, letaklah atas almari yang lebih selamat. Okey, periksa pendawaian elektrik di masa-masa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan dan kebakaran akibat listrik pintas. Yang kebanyakan rumah orang suka ambil mudah ni extension ni. Dia boleh beli hak kedai RM2 ke kedai RM5, murah-murah Cina punya. Tak elok, bukan Cina tu tak salah. Cina ada buat yang berkualiti pun dah. Kita beli hak murah sangat, pergi bubuh sampai 10 plug. Sambung, tak pom terbakar, meletup. Bukan setakat alat elektrik tu rosak, dengan rumah-rumah terbakar. So sangat-sangat kena berhati-hati ni. Jangan ambil mudah. Ni kat rumah dengan Swiss cerek kat situ, kuih kuku kat situ, buh pula oven, buh pula periuk nasi, kena pula ada air fryer, semua benda yang watt tinggi, berkuasa tinggi duduk kat sini. Nala, lepas tu terbakar sebab overwatt, lebih kuasa. Okey. Selain tu, elak membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Ni. Saya kata tadi, dekat satu switch ni, satu plug ni, bubuh sampai 10 jenis. Handset saja 3-4 dah. Bubuh pula. Kalau belum nak guna benda tu boleh. Dia ada extension yang macam yang panjang sebab dia ada khas untuk tu. Kalau kamu perasan ada tulis surge protector. Beli yang tu tak apa, mahal sikit tak apa. Saya punya extension harga 159. Tapi kualiti tinggi. Sebab dia boleh menampung dengan CPU saya, printer saya, monitor komputer. Kita beli alat yang kita nak guna tu mahal. Sekurang-kurangnya belilah extension yang mahal. Sebab extension yang mahal dia boleh guna sehingga 5-6 tahun. Berbanding yang kamu beli yang murah tu, saja kamu meredahkan bukan setakat alat elektrik, rumah-rumah terbakar. Yang kedua, letakkan mancis atau pemetik api yang tak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Ni pun sama, budak-budak dia nak cuba, kamu pun nak cuba. Ni bukan setakat letak dekat tempat tinggi, kat mulut boleh tak. Rokok tu. Tu mudah terbakar. Bajet handsome isap rokok kan. Baling-baling puntung rokok tu ke motor ke sampah yang kering kan, tahu terbakar rumah orang sebelah. Kacau. Okey. Cecair mudah terbakar, hendak disimpan jauh dan selamat daripada puncak api dan kanak-kanak. Kadang-kadang ada. Macam petrol, kita tak apa nak ambil kisah, buh tepi. Kalau dia tak minum, dia pergi ambil baling, kena ada rokok kawan tengah minum, tengah hisap. Tengah hisap rokok, pun meletup kawan tu. Mujuk bila. Merokok memang membunuh lah macam tu. So hati-hati. Anda disyorkan meletakkan satu unit alat bakaran, sebut kering ataupun jenis ABC di rumah. So elok-eloknya setiap rumah dia ada lah madam bakaran. Tak mahal pun lah ni, pikat dia awal pada. Taklah jenis besar kan. Kecil cukup lah. Sekadar untuk rumah kita. Kalau jenis besar lagi bagus lah. Harga pun tak mahal mana. Mahal pun sekali saja untuk rumah kita juga. Okey. Yang ni sepatutnya kita kena jalankan audit ni. Tak apa, nanti bila sekolah buka, ni kita akan buat. Sebab ni adalah aktiviti PBD kita akan buat audit alat kebakaran di sekolah. Apa yang kita kena audit? Okey. Alat kebakaran di sekolah ada kan. Kita nak tengok macam mana alat tu berfungsi dengan baik tak baik. Kita akan tengok yang pertama jenis pemadam kebakaran. Tengok meter tekanan dia mesti duduk di berapa. Jangan duduk di kosong maksudnya dia dah habis. Kalau dia ada nilai dia. Kemudian kita tengok nombor APA, nombor kebenaran dia dan tarikh luput dia. Kena kita tengok.
berapa tarikh luput dia. Dan kita kena tahu di mana dia letakkan pipe extinguisher ni atau pemadam kebakaran ni. So, yang ni kita akan buat di sekolah nantilah. Saya buat masa ni kita tak boleh sebab tak boleh pergi sekolah kan. Tak apa, yang ni kita akan buat secara berkumpulan. Saya akan bagi kumpulan nanti. Kamu akan bergerak dalam kumpulan tu untuk membuat audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Baik, ada apa-apa persoalan nanti boleh tanya dalam grup. Okey, diharapkan kamu dapat memahami bab 1 ni dengan baik. Sebab lepas ni kita akan masuk bab 2. So, apa-apa persoalan, apa-apa pertanyaan, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan topik bab 1 ni, boleh tanya dalam grup dan dalam personal pun tak apa. So, untuk memudahkan kamu memahami lagi topik ni. Baik, apa-apa saja, saya mohon maaf atas kekurangan. Dan kita akan jumpa lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.